Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar hari ini? Okay, jadi hari ini kita ada sedikit taklimat tentang kemasukan. Apa khabar Dr. Faizal? Okay. Okey, Okay. okey. Ya, baiklah. Okey, kita mulakan dengan aluan dekan dulu. Kemudian selepas ini sedikit daripada saya dan selepas itu kita akan berpecah kepada jabatan. Okey, jabatan masing-masing mengikut program. Okey, jadi kita mulakan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan semua kehadiran rakan-rakan pentadbiran FSM dan seterusnya pelajar-pelajar baru bagi program Pasca Siswazah untuk ambilan kali ini sesi 2021. Tahun ini kita bergerak agak lambat ya berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Selalunya dia seiring dengan pendaftaran pelajar baru untuk ijazah sarjana muda. Baik, walau bagaimanapun saya ingin mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru yang mendaftar sebagai ahli baru Fakulti Sains dan Matematik, ya, ahli keluarga yang baru Fakulti Sains dan Matematik, dan saya percaya ada di antara anda sekalian ni adalah bekas pelajar UPSI juga, yang mana bekas pelajar UPSI terutamanya pelajar daripada Fakulti Sains dan Matematik, saya mengucapkan selamat kembali ke Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, saya rasa saya teruskan dengan sedikit aluan sebelum anda semua diberi taklimat yang lebih detail oleh Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa. Saya rasa tak perlu lagi saya terangkan, ini adalah Chancellor kita Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zahra Salim, dan ini adalah pengurusan eksekutif Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mana sekarang ini yang menjalankan fungsi sebagai Naib Chancellor setelah mantan Naib Chancellor kita yang bahagia Profesor Datuk Dr. Syahta Sabran telah dilantik sebagai pengurusi MQA. Sekarang ni yang menjalankan fungsi sebagai Naib Chancellor adalah yang bahagia Profesor Datuk Dr. Makmin Maktaf yang juga sebagai Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni. Beliau dibantu oleh dua orang Timbalan Naib Chancellor yang lain, iaitu Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Mazita binti Putih dan juga Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi iaitu Profesor Dr. Suryani binti Abu Bakar. Kita sangat bertuah kerana kedua-dua wanita hebat ini, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa dan juga Pendidikan dan Inovasi adalah sebenarnya daripada Fakulti Sains dan Matematik, dan ini memberikan kita saya boleh katakan banyak kebaikan dan kita mengharapkan agar mereka semua boleh membantu kita untuk lebih cemerlang di masa akan datang. Seterusnya pengurusan eksekutif yang ada adalah terdiri daripada bendahari, pengarah JPPHB, pendaftar, penasihat undang-undang dan juga pustakawan yang masih lagi kosong ya setelah pustakawan sebelum ini bersara. Baik, seperti yang saya katakan tadi, tahniah dan syabas kepada semua pelajar-pelajar yang baru mendaftar kerana memilih Fakulti Sains dan Matematik sebagai tempat anda untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, dan seterusnya juga menjadi anak kandung Suluh Budiman dan juga keluarga Fakulti Sains dan Matematik. Untuk pengetahuan semua, Fakulti Sains dan Matematik adalah antara fakulti yang terbesar bersama dengan Fakulti Pembangunan Manusia, yang mana kita mempunyai lebih daripada 4,000 orang pelajar dan juga kaki tangan yang paling ramai, iaitu hampir 180 orang kaki tangan akademik dan juga non-akademik. Saya rasa tak perlu saya ceritakan tentang sejarah UPSI, iaitu yang bermula daripada SITC
pada tahun 1922, dan untuk pengetahuan semua, insya-Allah pada tahun 2022 nanti kita akan menyambut sambutan, kita membuat sambutan 100 tahun penubuhan SITC ke UPSI. Baik, untuk yang baru mendaftar sebagai ahli keluarga Fakulti Sains dan Matematik, saya ingin ceritakan tentang kronologi bagaimanakah tertubuhnya FSM, iaitu pada tahun 1997 bersama dengan penubuhan UPSI, FSM pada waktu itu digelar sebagai Fakulti Sains dan Teknologi telah pun ditubuhkan pada 1 Mei 1997. Dan seterusnya bertukar nama kepada Fakulti Sains dan Matematik pada tahun 2010 dan sehinggalah sekarang. Baik, ini adalah visi, misi dan moto fakulti, dan ini Fakulti Sains dan Matematik yang terkini, ya, bersama-sama dengan saya dibantu oleh 3 orang timbalan dekan yang hebat-hebat belaka. Timbalan dekan akademik dan antarabangsa iaitu Profesor Madya Dr. Farida Lisa Supian yang akan bersama-sama dengan anda semua sebentar lagi. Timbalan dekan penyelidikan dan inovasi Dr. Nuraili Abu Bakar, dan timbalan dekan haiwan pelajar dan alumni Dr. Muhammad Ikhwan Hadi Yaakob. Mereka ini akan membantu anda semua untuk meneruskan pengajian sehingga menamatkan pengajian dengan baik nanti. Seterusnya dibantu oleh timbalan pendaftar Encik Nazam Muhammad Zahidi dan juga 4 orang ketua jabatan, iaitu Ketua Jabatan Biologi Dr. Alin Tawang, Ketua Jabatan Kimia Dr. Yusnita Juahir, Ketua Jabatan Matematik Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Nizamli Abdullah, Ketua Jabatan Fizik Dr. Izan Rosyawati binti Musafa, dan juga tim pentadbiran, ya, iaitu penolong pegawai tadbir Encik Anwar Azizi dan juga Puan Nurul Masturah Abdul Aziz, serta penolong pegawai sains kanan iaitu Puan Asmida Amri. Kita juga dibantu dengan beberapa orang penyelaras pasca siswazah. Ini di dalam program masing-masing mengikut jabatan masing-masing, iaitu Dr. Wan Rusmawati binti Wan Muhammad, iaitu penyelaras pasca siswazah Fakulti Sains dan Matematik. Beliau akan memantau segala penyelarasan di peringkat semua jabatan. Seterusnya Profesor Madya Dr. Rohaidah binti Masri, penyelaras pasca siswazah Jabatan Matematik. Profesor Madya TS Dr. Syarul Kadri bin Ayub, penyelaras pasca siswazah Jabatan Fizik. Dr. Nushida binti Muhammad Ali, penyelaras pasca siswazah Jabatan Kimia, dan Profesor Madya Dr. Somcit Sinang, penyelaras pasca siswazah Jabatan Biologi. Mereka akan sentiasa bersama dengan anda sekalian. Baik, ini adalah sedikit maklumat untuk mereka yang baru mendaftar sebagai ahli keluarga FSM tentang fasiliti makmal di Fakulti Sains dan Matematik. Kita mempunyai 49 makmal pengajaran dan pembelajaran. Kita adalah antara fakulti yang paling banyak sekali makmal pengajaran dan pembelajaran di antara universiti awam di Malaysia. Dengan 51 makmal penyelidikan, ya, ini asing, 49 makmal pengajaran, 51 makmal penyelidikan, 3 bengkel, 9 bilik instrumen yang besar dan juga 8 fasiliti khusus yang lain. Ini semua akan membantu di dalam pengajian pelajar-pelajar sekalian. Ini juga adalah antara fasiliti-fasiliti yang kita ada selain daripada fikir. Kita juga ada muzium zoologi, bengkel tube kaca dan juga beberapa fasiliti yang lain. Kita juga mempunyai bilik dan makmal khusus serta peralatan saintifik yang high-end ditempatkan di jabatan masing-masing. Ini juga sebenarnya akan membantu para pelajar sekalian di dalam penyelidikan, terutamanya kepada pelajar-pelajar Mod A, sarjana sains dan juga PhD di dalam bidang konten. Ini adalah antara peralatan yang ada di fakulti kita, seiring dan juga mungkin ada yang lebih baik daripada peralatan-peralatan yang terdapat di fakulti-fakulti sains UC awam yang berteraskan pendidikan, Research University.
Malah ada di antara penyelidik-penyelidik di universiti lain, terutamanya universiti penyelidikan yang menghantar sampel-sampel penyelidikan mereka untuk dianalisis di fakulti kita. Ya, ini menunjukkan bahawa kita juga sebenarnya at par dengan research universiti yang lain dari segi peralatan penyelidikan. Cuma kita tidak diletakkan sebagai universiti penyelidikan, tapi kita diletakkan sebagai universiti komprehensif fokus, ya, berfokus, iaitu universiti pendidikan. Ini adalah antara peralatan juga yang kita ada di Fakulti Sains dan Matematik. Kita juga mempunyai student lounge yang mana ini bukan sahaja diperuntukkan untuk pelajar ijazah sarjana muda. Sekiranya diperlukan oleh pelajar-pelajar pasca siswazah, boleh juga digunakan secara bersama. Kita juga ada menyediakan bilik pasca siswazah di setiap jabatan, yang di fakulti punya, kalau tak silap saya ada di blok 2 arah 1, saya tak ingat, arah 1, yang mana kita di dalam bilik tersebut kita sediakan beberapa koleksi tesis-tesis pelajar-pelajar sebelum ini yang mana pelajar-pelajar sekarang boleh membuat rujukan. Bilik tersebut agak kondusif dan boleh juga dijadikan sebagai bilik perbincangan sekiranya diperlukan oleh pelajar-pelajar pasca siswazah. Pelajar-pelajar sekalian, untuk penggunaan bilik tersebut bolehlah bertanya kepada pejabat Fakulti Sains dan Matematik, boleh berjumpa dengan Puan Nurul Masturah, ya. Baik, saya rasa itu sahaja ucapan aluan daripada saya sebagai dekan, dan seterusnya anda akan mendengar taklimat daripada Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa. Lagi sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah memilih Fakulti Sains dan Matematik sebagai tempat anda meneruskan pengajian anda, dan tahniah serta syabas saya doakan anda sekalian boleh menjalani pengajian anda dengan keadaan yang tenang dan berjaya sehingga bergraduat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih yang berbahagia Dekan. Jadi itu semua adalah ucapan aluan daripada Puan Dekan, ya. Jadi harap para pelajar take note, ya, semua tu. Jadi seterusnya adalah taklimat oleh saya, iaitu Timbalan Dekan untuk FSM. Anda semua boleh panggil saya Dr. Lisa, Okey, sedikit sentuhan terhadap program akademik yang ditawarkan. Jadi kita bermula di FSM, kita bermula dengan adanya diploma dan kemudian IISM, kan? Dan antara anda sebenarnya sekarang adalah daripada ISM kita, kan? Jadi kita ada kemudian di peringkat sarjana. Ini ada juga antara anda yang ambil sarjana pendidikan campuran ataupun campuran mood ataupun kerja khusus. Kemudian ada juga yang mengambil sarjana sains penyelidikan. Ni semua yang kita ada, mood A dan PhD. Dan alhamdulillah, ya, untuk di kabar beritanya adalah alhamdulillah kita punya kursus di sini semuanya adalah diakreditasi secara penuh oleh MQA. Tak ada masalah, okey. Okey, kita menyentuh terhadap kepada takwim akademik. Jadi kalau anda lihat di skrin, untuk semester Mac ni, okey, untuk semester Mac ni, anda berada di mana? Sekarang kita berada di hari pendaftaran dan orientasi. Jadi minggu ni adalah minggu sekarang, Jadi minggu depan adalah minggu pertama. Di mana minggu depan dia dah jadi sesi pengkuliahan bagi yang mengambil mood kerja khusus dan mood B dan mood C. Tetapi juga adalah pengkuliahan juga untuk mood yang research, sebab anda perlu mengambil GRU ataupun GRS. Okey. Jadi minggu 1 dan minggu 2 adalah minggu tambah kursus. Manakala minggu 1 hingga minggu 7 adalah minggu gugur kursus. Ya, anda nak tambah kursus untuk mood B dan C hanya minggu 1 dan minggu 2 saja. Selepas itu menggugurkan kursus saja jika nak gugur kursus. Kalau tak, stay je, okey, dengan kursus yang sedia ada.
Kemudian daripada minggu 1 hingga minggu 7 akan ada beberapa hari bercuti ya, iaitu nuzul Al-Quran, hari pekerja dan hari raya Aidilfitri juga pada bulan 5 nanti. Okey. Kemudian sebab anda pasca anda tak ada cuti rehat, cuti midterm tak ada kan. Jadi tersambung kepada minggu 8 hingga minggu 14 kuliahan dan akan ada beberapa cuti seperti hari Wesak, hari keputeraan yang di Pertuan Agong ya dan semuanya lah. Okey. Kemudian minggu ke-15 dan minggu ke-16 adalah ini adalah minggu peperiksaan dan anda akan tamat belajar lebih kurang pada bulan 7 nanti. Okey, lebih kurang. Okey. Seterusnya, saya nak tunjukkan bahawa di FSM kat mana anda nak dapat buku panduan pasca siswazah. Walaupun selepas ini saya tahu penyelaras akan buat grup dengan anda dan mungkin dalam tu juga akan info-info disalurkan. Okey, anda pergi kepada laman web ni http://fsm.upsi.edu.my ataupun kalau senang cerita anda Google Google FSM UPSI, dia akan keluar satu tab, anda picit situ. Kemudian di laman web ini pergi pada programs, pergi pada dia akan keluar anak-anak dia iaitu anda tekan postgraduate. Okey, pada postgraduate anda tekan buku akademik. Ikutlah sesi anda ikut sesi anda yang inilah. Jadi anda pun tekan download. Jadi saya nak tunjuk sikit lah apa jadi kalau bukunya bagaimana agaknya. Buku dia, boleh nampak Okey. Ni adalah buku panduan. Buku panduan ni penting bagi yang mengambil mood. Semua mood lah senang cerita. Dia penting kerana dekat dalam ni dia ada pelbagai perkara yang penting seperti maklumat FSM, maklumat pengajian maklumat pengajian yang ditawarkan, struktur pengajian, sinopsis dan di sini juga adalah platform di mana anda nak tahu kaki tangan jabatan dengan detail. Mungkin ada sedikit yang tak update tetapi sikit sangat, yang lain semua up to date dan sinopsis. Contoh ya, saya pergi kepada contohnya. Okey, di sini ada nama-nama penyelaras yang anda perlu tahu dan nombor telefon ataupun email. Juga kat sini juga ada boleh tahu kaki tangan pentadbiran. Kat sini siapa yang buat mood research mungkin akan selalu berjumpa dengan Puan Asmida. Okey, siapa yang tetapi kita selalu akan berjumpa dengan Puan Mastura dan Puan Ellie lah. Setakat ni anda akan berjumpa Puan Mas dengan Puan Ellie. Di sini juga ada kaki tangan makmal Fakulti Sains. Ni semua anda akan jumpa yang buat lab terutamanya Okey, di sini senarai program ditawarkan semua ada di sini, ditunjukkan sini. Dan struktur umum, di sini anda boleh tahu rupanya yang khusus ni berapa kredit, berapa jam kredit. Mod B adalah 40 jam kredit, mod C 44. Jadi kat sini dia tulis semua dan tempoh pengajian pun dinyatakan, pembentangan cadangan pun dinyatakan bila sebenarnya anda perlu membentangkan, dapatan kajian juga perlu. Kita pergi satu jabatan contoh saja kalau anda adalah di bawah jabatan biologi, di sini adalah di mana semua nama-nama pensyarah biologi ada di sini, ada email, ada kepakaran, semua ada di sini. Jangan risau, jadi anda cuma kontak saja pensyarah di sini. Dan dia akan bagi yang ambil ikutlah bidang anda anda boleh tahu berapa kredit dia wajib ambil, yang mana kursus pengkhususan, yang mana kursus elektif dan sebagainya. Juga ada sinopsis kursus. Dia ada satu part yang anda terpaksa pilih, contohnya kursus elektif. Dia kata contohnya dia kata tu pilih satu kursus sahaja. Mungkin anda boleh tengok sinopsis di sini. Tengok sinopsis mana yang anda berminat, yang khusus tersebut lah, antara khusus tersebut, dan boleh pilih. Boleh? Okey ya. Jadi saya teruskan kepada presentation tadi. Okey, jadi nak tahu kan kat mana nak dapat buku panduan? Download dekat laman web. Okey, sedikit saya nak sentuh tentang masuk ke kampus. Macam mana anda nak masuk ke kampus? Sebenarnya boleh masuk ke tak boleh masuk kan? Okey. Ini yang terkini maklumat kemasukan kampus sepanjang tempoh kawalan pergerakan. So sebenarnya dia ada 6 kategori yang boleh masuk dan sebenarnya yang juga ini terkini anda adalah kategori nombor 3 iaitu pelajar-pelajar pasca siswazah yang telah mendapat kebenaran daripada penilaian masing-masing. Ini ada proses dia, jadi saya beritahu.
Dan ini dia punya kepas kebenaran untuk memasuki. Okey, dengar betul-betul. Jika anda adalah mod B dan mod C yang mengambil kursus, it is very clear bahawa semua adalah online sepenuhnya. Jadi anda tak perlu masuk kampus saja, anda duduk dekat platform saja dengan pensyarah akan bagi Google Meet ke Webex ke platform untuk pengkuliahan. Okey. B dan C jelas online sepenuhnya. Bagi mod A atau mod A sarjana masters ataupun PhD, dia ada 2 kes kat sini. Okey. Kes pertama yang duduk di Tanjung Malim. Bagi yang duduk di Tanjung Malim, tak perlu rentas negeri, anda terus pergi kepada sini. Iaitu mesti mendapat kebenaran daripada penyelia masing-masing. Okey, maksudnya anda beritahu kat penyelia anda, saya nak masuk makmal lah. Nanti penyelia anda sedia tahu bahawa ada satu sistem yang dinamakan sebagai sistem RIMS. Jadi ni untuk buat makmal sahaja. Jadi anda supervisor apply dekat RIMS dan dia akan dapat email yang banyak. Okey, berdapat email, anda pun dibenarkan dengan TDPI akan luluskan. Okey. Okey, itu adalah kes yang duduk Tanjung Malim. Apa kata kalau kes yang perlu merentas negeri, contohnya para pelajar duduk di Selangor, di Taman Bahtera. Okey, Taman Bahtera walaupun dekat dengan kita dia masih Selangor kan. Jadi tak boleh buat apa nak buat? Nombor 1, anda hantarkan permohonan anda, email anda kepada Puan Mastura dan Puan Ellie. Okey, nama, nombor matrik, nama supervisor dan tempoh nak rentas. Okey, maklumkan 3 hari awal. Lepas dah dapat email tersebut, Puan Mas dengan Puan Ellie akan buat surat. Surat tersebut adalah untuk anda rentas negeri. Maksudnya kalau polis tahan, boleh tunjuk yang itu. Okey, pada ada tempoh kat situ. Bila dah situ, masih lagi supervisor anda perlu untuk membuat kebenaran sistem RIMS. Okey, jadi 2 kes lah. Yang kes Tanjung Malim direct je dengan supervisor untuk dapat sistem RIMS. Manakala kalau kena perlu rentas negeri tadi, dia ada 2 step. Satu, kena email dulu permohonan anda ni untuk polis tadi nak bagi jalan. Yang kedua adalah terus RIMS yang kedua. Okey, jelas Okey. Okey, sedikit sinopsis pindaan. Ini adalah peraturan pengajian siswazah. Okey, kita tengok satu persatu. Jika anda adalah sarjana penyelidikan sepenuh masa, minimum adalah 4 semester. Okey, 2 tahun dan maksimum anda boleh pergi sampai 6 semester, 3 tahun. Okey. Boleh habis dia dari 4 semester hingga 6 semester, iaitu dari 2 tahun hingga 3 tahun minimum dan maksimum. Jika anda sarjana penyelidikan mod A separuh masa, dia jadi 6 semester hingga 10 semester. Okey, jika anda mod B sepenuh masa adalah 3 semester dan maksimum boleh pergi sampai 6 semester. Okey, manakala kalau separuh masa dia 4 semester sampai 10 semester maksimum. Okey, kalau sarjana kerja khusus, ni sepenuh masa mod C mod C 3 semester dan maksimum 6 semester, dan kalau separuh masa dari 4 semester minimum hingga 10 semester. Okey. So apa jadi jika tiba-tiba saya boleh tamat awal lah. Ni ada kes-kes tamat awal. Tamat awal boleh, tetapi dia perlu masuk mesyuarat ke atas. Jadi anda tahu awal, beritahu kat supervisor buat surat dan fakulti awal masuk ke JKPS, JKPS endorsekan dan anda boleh habis awal. Okey? Dan kalau maksimum pun sama, ni sampai 6 semester tak habis lagi, perlu lagi tangguh, extend, ada isi borang yang perlu diisi. Okey? Kemudian doktor falsafah kalau buat PhD, ada yang buat PhD di sini. Kalau penyelidikan sepenuh masa minimum adalah 6 semester dan anda boleh pergi sampai 10 semester iaitu 5 tahun. Okay, dia sama kes. Kalau nak habis awal 2.5 pun perlu dimesyuaratkan, dan jika nak melebihi 10 semester pun ada borang yang perlu diisi. Begitu juga dengan separuh masa 8 semester minimum dan maksimum adalah 14 semester iaitu 7 tahun. Okay. Okey, sini sama tadi di tepi adalah program mod pengajian dan status pengajian.
Okey, apa jadi jika tiba-tiba dalam pengajian anda nak tangguh pengajian? Okey, permohonan penangguhan pengajian atas sebab lain daripada kesihatan boleh juga dipertimbangkan diperakukan oleh dekan IPS. Jadi kalau anda nak apply, tak ada masalah, cuma apply. Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada minggu ke-7. Okey, nak tangguh kena selewat-lewatnya minggu ke-7 bagi takwim akademik semester tersebut. Okey. Okey, tiba-tiba pula jadi kes macam-macam kes Contohnya tiba-tiba anda rasa saya nak tukar mood pengajian lah. Ni kes-kes lazim yang berlaku Tengok mood pengajian, sini mood pengajian. Okey, mood pengajian adalah contohnya anda daripada mood B atau mood C. Tiba-tiba pensyarah pun jumpa anda, dia kata saya ada geran lah. Awak nak tak buat dengan saya mood A? Di situ awak di offer untuk menukar mood ke mood penyelidikan. Dia boleh jadi juga mood A pergi ke mood B atau C dia mana-mana pun boleh. Maksudnya dibolehkan. Dia kata syaratnya pelajar boleh menukar mood pengajian dengan sokongan daripada dekan fakulti dan kelulusan dekan IPS. Pertukaran dibenarkan 2 kali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Bukan sekali, 2 kali boleh Ini adalah pindaan Okey, dan permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya sebelum semester 3 pengajian. Okey, contoh ada 6 semester awak ni, contohnya 6 semester 4 semester kan. Lepas tu dia nak tukar, dia mestilah sebelum semester 3 pengajian. Dan permohonan yang dibuat selepas tempoh berkenaan tidak akan dipertimbangkan. Okay, ni samalah tadi minggu ke-7 dia sama dengan yang ni pindaan penangguhan pengajian. So apa-apa nak tukar di sebelum minggu ke-7, artinya di awal semester dia boleh tukar. Okey, dibolehkan. Okey, kita tengok yang penting keperluan penerbitan. Yang ni yang selalu menjadi isu bagi para pelajar, sama ada anda memenuhi atau tidak memenuhi keperluan penerbitan. Untuk sarjana penyelidikan mod A, pelajar wajib, dia tulis tu wajib menghasilkan satu artikel jurnal, referred journal article. So dia buat asterisk sini telah diterima untuk diterbitkan. Okay, so masa anda viva ke dah hantar tu ditulis telah diterima, accepted, okey lah. Okay. So apa pula tiba-tiba jika anda gugur status ni apa pula? Okay, status seorang pelajar universiti akan gugur sekiranya tidak mendaftar semester. Okey, ini kena hati-hati. Kadang-kadang anda masuk semester baru, kita terus masuk kelas. Tak boleh sebab anda kena mendaftar semester, mendaftar kursus atau membuat penangguhan kalau nak menangguhkan lah. Okey. Pelajar yang gugur status boleh merayu kepada pihak IPS untuk meneruskan pengajian. Okay, tiba anda dah tak buat daftar semester, tiba-tiba dapat surat gugur status. Anda boleh rayu untuk teruskan sebagai pengajian. Pelajar yang diluluskan untuk meneruskan pengajian diminta untuk membayar kos pentadbiran. Dia ada kos sedikit lah. Okay, dia tadi gugur status lah. Kita tengok keperluan penerbitan tadi. Untuk sarjana mod A, 1 artikel sahaja. Okay, untuk doktor falsafah, pendidikan, of course dia ada pendidikan. Untuk PhD, anda wajib menghasilkan 2 artikel journal referred journal article. Dia telah diterima, di accepted pun okey. Maksudnya, kata soalan dia ini adalah paling rendah lah referred journal sebab dia peer review je kan. Jadi kalau anda lagi supervisor anda nak buat 3, 4, 5, 6, sangat-sangat digalakkan lah. Itu akan membantu anda semasa viva nantilah. Cuba berapa paper ada, banyak paper ada. Dan jika lagi ikut supervisor lah tetapi ini adalah minimum keperluan penerbitan yang anda perlu adalah 2. Bukan 1 untuk PhD 2 Okey. Untuk garis panduan di FSM kita ada sedikit dipanggil bench fee Okey, bench fee ni tengok dia ada 2 versi. Anda tengok yang ada bintang punya versi tepi ni kat bawah FSM, tepinya ada bintang. Okey, itu yang terkini Okey, kadar bench fee yang layak diterima oleh pelajar, yang ini adalah untuk sarjana mod A dengan PhD sahaja. Mod B dan mod C tak boleh. Okey, jadi tempatan 500 per semester, doktor falsafah 800 per semester anda boleh claim. Dan apa yang boleh dibayar adalah dari ini semualah
Ni semua nanti mungkin supervisor ataupun penyelaras kursus akan terangkan dengan lebih detail. Okay. Okey, jadi jika anda dah kita bagi gambaran dulu kalau anda dapat dah siap semua, apa yang anda boleh dapat. Okey. Yang pertama, kita ada anugerah bagi pelajar program pengajian siswaza adalah anugerah Bitara PhD, anugerah Bitara Dr. Falsafah. Anugerah Bitara program Dr. Falsafah diberikan kepada pelajar program ijazah Dr. Falsafah yang mendapat menyiapkan tesis dalam tempoh 3 tahun untuk pemeriksaan dan mendapat keputusan viva sama ada tanpa pembetulan atau pembetulan 3 bulan. So katalah anda dah viva, anda buat 3 tahun, syarat ni ada tak ada pembetulan lepas tu ataupun pembetulan kecil, minor 3 bulan. Anda layak untuk akan menerima anugerah Bitara akan menerima sijil anugerah dan insentif berjumlah RM1,000. Jadi senarai nama penerima anugerah perlu dibawa ke dalam mesyuarat senat untuk kelulusan. Ini untuk PhD. Okey, yang seterusnya adalah anugerah tesis lulus cemerlang. Ni apa pula kan? Okey, JK Viva boleh memperakukan supaya tesis pelajar program PhD yang mencapai taraf tinggi dianugerahkan grade lulus cemerlang. So dia tengok apa tesis, wow, dia impress kan. Jadi seorang pembaca tambahan akan dilantik bagi mengesahkan bahawa suatu tesis tersebut adalah lulus cemerlang dan perlu dibawa ke atas. Okay. Dan penerima anugerah tesis lulus cemerlang akan menerima sijil anugerah. Okay. Satu lagi yang ini pun di mapping pada KPI kita iaitu anda GOT, Graduate on Time, habis pada masanya. Okay. Anugerah GOT diberi kepada pelajar program Masters dan PhD yang dapat menamatkan pengajian dalam tempoh seperti berikut. Kalau sarjana sepenuh masa dia dapat habis dalam 2 tahun, separuh masa 3 tahun. Dr. Falsafah sepenuh masa dia dapat GOT dalam 3 tahun, separuh masa 4 tahun. Okey, siapa yang dapat ni, dia akan menerima sijil anugerah. Jadi anda semua cuba fokus fokus untuk mendapatkan GOT. Okay. GOT boleh, kalau boleh nak anugerah-anugerah ni kalau boleh kita cuba. Okay. InsyaAllah boleh. Okay. Jadi itu saja daripada penerangan daripada saya. Ini secara general dan saya percaya JKI Taklimat di jabatan dia akan lebih detail sebab dia mengikut program masing-masing. Peneras akan membantu. Jadi jika ada apa-apa, boleh terus, kita ada beberapa platform sama ada laman web, Facebook kita, mohon like dan ikut follow. Kita ada juga YouTube channel di mana kita punya semua webinar dan taklimat kita letakkan di situ. Kita juga ada Instagram dan kita juga ada Twitter. So apa-apa info boleh berhubung sama ada dengan penyelaras program, pengajar kursus ataupun supervisor anda sendiri. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Selepas ini terus boleh pergi join di chat, di ruangan chat ada ditulis ikut jabatan masing-masing. Anda boleh leave siang ini dan pergi kepada program masing-masing. Okey, selamat maju jaya. Terima kasih. Belum.